Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Berikut berita perdana edisi Jumaat 16 Oktober. Dan saya Larendra Fiona berbaikan. Saudara, ini paparan utama malam ini. Ahli politik dititah bermuhasabah, jangan heret rakyat ke situasi negara yang tidak menentu. Rakyat mula terima bantuan prihatin nasional 2.0 mulai 26 Oktober ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati semua rakyat khususnya ahli politik untuk bermuhasabah agar negara tidak sekali lagi diheret ke kancah politik tidak menentu. Menerusi kenyataan Istana Negara, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Samsudin berkata, Sri Paduka memberi ingatan itu kerana negara masih lagi berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang sukar akibat ancaman COVID-19. Al-Sultan Abdullah juga mengulangi titah nasihat kepada ahli-ahli parlimen agar mempamerkan kematangan dalam berpolitik dan memahami serta menjiwai keluh kesah rakyat. Pada masa sama, tidak mengabaikan kesejahteraan rakyat yang dititahkan baginda semasa istiadat perasmian pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 Mei lepas. Al-Sultan Abdullah turut menegaskan ahli-ahli politik seharusnya tidak mengakhiri perbezaan pendapat dengan permusuhan. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Bukit Aman bagi membantu siasatan penyebaran senarai nama 121 ahli parlimen yang didakwa menyokong pimpinannya. Beliau hadir pukul 3 petang tadi di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Saya beri kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis dalam semua siasatan ini, 6 kes, tetapi yang diminta berdasarkan laporan-laporan polis buat. Terdahulu pengarah JSJ Bukit Aman Datuk Huzair Mohamad memaklumkan sehingga semalam 113 laporan diterima pihaknya berhubung kes terbabit. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 505B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Bayaran fasa pertama Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 bakal disalurkan secara berperingkat kepada 10.6 juta penerima sedia ada daripada kategori isi rumah dan individu bujang mulai 26 Oktober ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan fasa pertama melibatkan pembayaran 4.8 bilion ringgit daripada jumlah keseluruhan 7 bilion ringgit. 2.56 bilion ringgit bakal dibayar kepada 3.7 juta penerima kategori isi rumah B40, manakala bagi penerima B40 bujang, jumlah pembayaran yang akan dibuat adalah sebanyak 1.33 bilion melibatkan 3.8 juta penerima. Bagi kategori M40, sejumlah 560 juta bayaran akan dibuat kepada 1.4 juta penerima isi rumah dan 350 juta pula dibayar kepada 1.7 juta penerima yang layak. Baik, sementara itu bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan prihatin nasional yang pertama boleh mengemukakan rayuan dan permohonan baharu untuk bantuan prihatin nasional 2.0. Ini kerana BPN 2.0 kali ini membuka ruang lebih luas termasuk kepada golongan M40.
Ia seiring pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 23 September lalu mengenai BPN 2.0 dengan peruntukan sebanyak 7 bilion ringgit. Permohonan BPN 2.0 yang mula dibuka pada 15 Oktober hingga 15 November memberi peluang kepada dua kategori permohonan iaitu B40 dan M40. Bagi permohonan baharu, terdapat beberapa syarat kelayakan yang perlu dipenuhi. Antaranya bagi kategori isi rumah, pendapatan mestilah kurang RM4,000 ke bawah dan RM2,000 pula bagi kategori bujang. Sementara itu, kategori yang baharu diperkenal iaitu M40, pendapatan isi rumah mestilah di antara RM4,001 hingga RM8,000, manakala bagi bujang dan setara pendapatan bulanan antara RM2,001 hingga RM4,000 sebulan. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian di bpn.hasil.gov.my atau penghantaran borang secara manual ke cawangan atau Pusat Khidmat Hasil dan UTC LHDN. Pembayaran bagi permohonan baharu BPN 2.0 akan dibuat secara sekaligus pada Januari 2021. Situasi semasa COVID-19, kluster Lekir, Buntar dan Merbuk merupakan 3 kluster baharu yang dikenal pasti hari ini. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, ketiga-tiga kluster dikesan di Perak, Kedah, Putrajaya dan Selangor. Kluster baru yang pertama ialah kluster Lekir. Kluster baru ini melibatkan daerah Manjung di negeri Perak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 17,526 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 14 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 5 lagi kes positif COVID-19. Setakat ini, 144 individu telah disaring, 6 dikesan positif, 2 negatif dan selebihnya masih menunggu keputusan. Kluster Buntar dikesan di kawasan Kuala Muda, Kedah, Kerian, Perak dan Putrajaya. Kes indeks melibatkan saringan individu bergejala yang dilakukan semalam dan telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah, Kedah. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 7 lagi individu positif. Manakala kluster Merbuk dikesan di Selangor melibatkan daerah Kuala Langat, Klang, Kuala Selangor dan Petaling. Kes indeks juga merupakan saringan individu bergejala pada 9 Oktober lepas dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat terhadap 270 individu mendapati 9 dikesan positif, manakala baki 261 individu lagi masih menunggu keputusan. 245 kes sembuh COVID-19 dilaporkan sehingga 12 tengah hari tadi, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 12,259 bersamaan 65.35% daripada jumlah keseluruhan kes. Jumlah kes baharu pula 629 menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 18,758 kes. 6 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 176 kes. Berikut data situasi terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri. Sabah terus mencatatkan angka kes baharu tertinggi COVID-19 iaitu 489 atau 77.7% daripada jumlah keseluruhan hari ini. Tan Sri Dr. Nur Hisham menjelaskan lebih banyak keputusan makmal telah diperoleh menerusi lebih daripada 3,000 ujian semalam.
Daripada 489 kes, 260 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19, 71 kes lagi daripada kluster sedia ada dan 158 kes adalah daripada lain-lain saringan. Selangor mencatat kes baru yang jauh lebih rendah berbanding semalam, iaitu 50 kes dengan 25 kes daripada saringan kontak rapat positif COVID-19. 8 kes pula adalah daripada kluster baharu iaitu kluster Merbok dan masing-masing 6 kes daripada kluster sedia ada dan saringan pulang dari Sabah. Pulau Pinang menjadi negeri ketiga mencatat kes baharu tertinggi iaitu 33 kes dengan sebahagian besar daripadanya merupakan daripada kluster sedia ada. Bersua kembali. Perintah Kawalan Pergerakan Mesyuarat PKPB akan dilaksanakan di Kampung Padang Cik Mas, Baling, Kedah berkuat kuasa Ahad ini sehingga 31 Oktober. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia susulan 25 kes positif direkodkan hasil saringan secara bersasar sehingga 12 Oktober lalu. Jelas beliau dalam tempoh itu juga 236 individu telah disaring dan diarah kuarantin wajib di rumah masing-masing serta dipakaikan gelang kuarantin. Sidang khas hari ini telah bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB di Kampung Padang Cik Mas, daerah Baling, Kedah yang akan mula berkuat kuasa pada 18 Oktober 2020 sehingga 31 Oktober 2020. PKPB ini akan melibatkan seramai 1,150 penduduk dan 151 buah rumah di kawasan tersebut. Penduduk terlibat perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya tiada pergerakan keluar masuk ke Kampung Padang Cik Mas. Bagaimanapun aktiviti perikanan, peladangan, pertanian dan penternakan dibenarkan tertakluk kepada SOP yang ditetapkan. Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah menetapkan SOP baharu berkaitan aktiviti agama di masjid dan surau termasuk solat berjemaah serta solat Jumaat. Ia meliputi masjid dan surau sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan dan Selangor. Bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, pelaksanaan solat Jumaat adalah tidak melebihi 50 jemaah dan solat fardu tidak melebihi 20 jemaah tertakluk kepada keluasan Dewan Solat Masjid dan Surau dengan penjarakan 1 meter di antara jemaah. Ketetapan ini berkuat kuasa mulai hari ini, 16 Oktober 2020, iaitu untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Manakala untuk wilayah Persekutuan Labuan, ianya berkuat kuasa berdasarkan PKPB yang telah diumumkan iaitu mulai 17 Oktober 2020 sehingga PKPB tamat. Bagi Selangor pula, solat Jumaat serta semua aktiviti agama di masjid dan surau ditangguhkan melibatkan 2,450 masjid, surau solat Jumaat dan surau biasa bermula 14 hingga 27 Oktober. Bagaimanapun, bagi tujuan pengimarahan, laungan azan dibenarkan dengan solat tidak melebihi 6 jemaah termasuk muazzin dan imam. Saudara, walaupun sudah berulang kali diingatkan, kesalahan tidak memakai pelitup separuh muka masih mencatat kesalahan tertinggi. Semalam 208 kes kesalahan berkenaan direkodkan daripada keseluruhan 481 individu yang ditahan. Kesalahan lain termasuk melibatkan penjarakan fizikal 145 kes dan gagal menyediakan peralatan merekod butiran diri 82 kes. PDRM telah menahan 481 individu yang engkar
dengan arahan pematuhan SOP. Daripada jumlah itu, seramai 470 individu telah dikompaun, manakala seramai 10 individu diremand dan 1 dijamin. Pasukan Penguatkuasa Operasi Pematuhan menjalankan 54,398 pemeriksaan melibatkan 3,486 pasaraya, 4,724 restoran serta 1,445 penjaja dan 1,260 pasar awam. Turut diperiksa 3,446 rumah ibadat dan 1,340 tempat riadah. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan Kompleks Wan Utama akan kembali beroperasi esok sehingga semalam Kementerian Kesihatan telah membuat saringan ke atas 6,000 pekerja, penyewa dan petugas serta 110 pengunjung. Hantar ke hospital untuk rawatan. Kontak tidak bergejala pula telah dikuarantin selama 14 hari, manakala yang bergejala telah diarahkan untuk pemeriksaan lanjut di klinik kesihatan berhampiran. Pada 11 Oktober, Kompleks Wan Utama Mall, Bandar Utama telah diarah tutup bagi tujuan saringan COVID-19 dan proses sanitasi selepas 4 kes positif COVID-19 dikesan di premis itu. Smart Helmet boleh kesan suhu badan penumpang secara terus. Paparannya seketika nanti. Masih bersama berita perdana. Masjid dan surau di Kuala Lumpur hari ini melaksanakan solat Jumaat dan solat fardu dengan kehadiran jemaah yang telah dihadkan dalam tempoh PKPB. Menerusi perintah berkenaan, 50 jemaah ditetapkan bagi solat Jumaat dan 20 jemaah bagi solat fardu tertakluk kepada keluasan masjid dan surau. Laporan wartawan Azizi Harun. Tinjauan di beberapa masjid sekitar ibu negara mendapati terdapat jemaah datang seawal pukul 11.30 pagi bagi mendapatkan nombor sebelum dibenarkan masuk ke dalam kawasan masjid. Bagi pelaksanaan SOP pula, ia bukan sesuatu yang baharu kerana masih diteruskan seperti pemakaian pelitup separuh muka dan membawa sejadah sendiri. Pihak masjid telah melaksanakan arahan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM sebanyak 50 orang termasuk jawatan kuasa. Dan jadi hari ini lebih kurang 12.30 kita dah mula tutup pintu disebabkan permintaan yang cukup ramai. Berbeza di sekitar Petaling Jaya Selangor ini kerana solat Jumaat, solat fardu berjemaah serta aktiviti mengimarahkan masjid dan surau di negeri itu telah ditangguhkan. Pun begitu terdapat sebilangan jemaah yang hadir dan menyangkakan dapat menunaikan solat Jumaat di masjid. Jadi memang solat Jumaat di sinilah dan solat-solat fardu di sinilah. Walaupun rasa hati itu menangis dan kecewa, tapi kita akur dengan arahan pemerintah. Banyak-banyak berdoalah kita, semoga wabak ni cepat hilang. Semoga kita senantiasa bisa solat kita macam biasa balik. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Sememangnya penularan COVID-19 ini telah menjejaskan pelbagai aktiviti termasuklah aktiviti keagamaan. Sama-samalah kita berdoa agar pandemik ini berakhir dengan segera. Bagi jemaah di wilayah persekutuan, terus patuhi SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup separuh muka dan juga membawa sejadah sendiri sebelum hadir ke masjid. Azizi Harun, Berita RTM. Bagaikan adiwira, anggota polis bantuan keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB mencuri tumpuan di KL Central apabila muncul seakan Robocop. Namun ia bukanlah lakonan watak. Sebaliknya, anggota keselamatan itu tampil memakai topi keledar pintar yang dipanggil Smart Helmet untuk mengesan suhu badan penumpang secara terus. Wartawan Fahmi Zaidi melaporkan. Kreatif dan inovatif, anggota polis bantuan KTMB membuat rondaan di platform kereta api sebelum memasuki gerabak untuk mengimbas penumpang yang bergejala menerusi alat teknologi canggih ini. Mula diaplikasikan Isnin lalu, Smart Helmet kini dalam peringkat percubaan selama 14 hari dan digunakan di KL Central sahaja.
Buat masa ini, hanya 2 anggota polis bantuan menggunakan topi keledar pintar tersebut pada satu-satu masa. Setengah penumpang dia macam pelik. Dia tengok, pakai apa tu. Okey, lama-kelamaan tu ada yang bertanyalah, apa benda ni. Kita just bagi tahulah ini pengimbas suhu untuk imbas lagi mudah untuk dalam pergerakan train. Okey, bila lepas pada viral tu, setengah orang dah tahu dah benda ni. Diorang just ambil, biasanya penumpang just ambil gambar untuk buat kenangan lah. Menurut Ketua Komunikasi Strategik KTMB, Ahmad Asri Kalbi, perkhidmatan terbaharu itu adalah bukti komitmen pihaknya dalam meningkatkan keyakinan penumpang terhadap penjagaan keselamatan. Penggunaan smart helmet ini salah satu agenda yang kita lakukan untuk memastikan bahawa sistem yang kita gunakan ditambah baik, sejajar, selaras dengan peredaran zaman. Visor yang terdapat pada topi keledar pintar ini mampu untuk mengesan suhu badan manusia pada jarak 2 hingga ke 3 meter dengan kadar ketepatan bacaan sebanyak 99.9%. Dan jika terdapat penumpang yang suhu badannya melebihi 37.5, amaran akan diberikan kepada pemakainya dan penumpang tersebut akan dibawa keluar bagi mengelakkan daripada berlakunya penyebaran COVID-19. Selepas tempoh percubaan 2 minggu, pihak KTMB akan menilai keberkesanan smart helmet. Seterusnya, mempertimbang untuk memperluaskan penggunaannya di stesen-stesen utama. Pada masa sama, kaedah sedia ada termasuk penggunaan pengimbas suhu serta cecair pembasmi kuman di luar dan dalam tren terus dipraktikan. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Suspek kes tumbuk anggota bomba selepas terlibat kemalangan jalan raya di Ceras Perdana semalam direman 4 hari bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Pendaftar Mahkamah Kajang Sharifah Fazila Zulkifli bermula hari ini hingga 19 Oktober. Permohonan perintah reman dikeluarkan Pegawai Penyiasat Inspektor Muhammad Azrul Nizam Zainal Abidin. Ia bagi membolehkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam dan Seksyen 353 Kanun Sama kerana menyebabkan kecederaan. Kes dirujuk mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara berbahaya dan melulu. Dalam kejadian semalam, suspek seorang pengurus acara bertindak menumbuk seorang anggota bomba selepas dihalang menghampiri kenderaannya yang terbakar. Suspek juga bertindak agresif dengan mengamuk di lokasi menyebabkan anggota bomba terpaksa bergelut dan menahannya dengan bantuan orang ramai. Ujian air kencing mendapati suspek positif dadah jenis syabu. Kes terbabit tular di media sosial dengan beberapa rakaman video memaparkan suspek menumbuk anggota polis dan mengamuk sebelum berjaya ditahan. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC kini menjalankan siasatan berhubung suspek utama kes Macau Scam yang melarikan diri selepas dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Ahad lepas. Pengerusi EAIC Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan dalam satu kenyataan menegaskan Suruhanjaya tersebut memandang serius kes suspek melarikan diri dan punca yang menyebabkan perkara itu boleh berlaku. EAIC telah membuka kertas siasatan dan menjalankan siasatan awal di bawah Seksyen 28 Akta EAIC 2009. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad dilaporkan berkata, polis sedang memburu suspek kes judi dalam talian dan Macau Scam yang melarikan diri sejurus dibebaskan SPRM. Individu dikenali sebagai Goh Leong Yong, berusia 32 tahun, beralamat terakhir di Miharja Kondo, Batu 21 Palang 2 off Jalan Ceras, Kuala Lumpur. Media sebelum ini melaporkan suspek utama yang disiasat dalam kes itu meloloskan diri dengan memanjat pagar belakang bangunan SPRM di Putrajaya.
selamat malam kepada semua penonton. Laporan meteorologi pada malam ini dimulakan dengan melihat paparan imej satelit semasa. Pada ketika ini, cerapan awan hampir meliputi keseluruhan rantau negara kita dan menyebabkan kelembapan yang tinggi serta mengakibatkan ribut petir di beberapa kawasan di negara kita. Ini dapat jelas diperhatikan amaran angin kencang dan laut bergelora masih lagi berkuat kuasa sehingga 18 Oktober 2020 melibatkan perairan yang telah dilorekkan dengan warna jingga bagi kategori kedua dan juga warna kuning bagi kategori pertama. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini boleh menyebabkan ketinggian ombak yang mencapai antara 3.5 meter hingga 4.5 meter dan juga kelajuan angin antara 50 hingga 60 km sejam. Amaran ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah aktiviti perairan, aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Malaysia menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar di semenanjung Malaysia. Alhamdulillah keadaan cuaca di hampir kebanyakan tempat di negeri-negeri di semenanjung Malaysia adalah tiada hujan. Namun demikian hujan dan juga ribut petir masih lagi berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Kedah dan juga di sekitar negeri Kelantan dan Terengganu. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Berbeza dengan keadaan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak, dapat diperhatikan ribut petir yang hampir meliputi keseluruhan perairan negeri Sabah, terutamanya di sekitar perairan Reef North dan juga perairan Palawan. Dijangkakan akan mula memasuki bahagian pantai barat, Kudat dan juga pedalaman negeri Sabah pada malam ini sehingga ke awal pagi esok. Begitu juga di negeri Sarawak pula, ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat di sekitar bahagian pedalaman Sarawak ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Seterusnya, paparan imej ramalan hujan pada keesokan pagi dijangkakan keadaan cuaca adalah baik bagi hampir keseluruhan semenanjung Malaysia dan juga Sabah serta negeri Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Saya Farah Halim, Assalamualaikum. Bersua kembali. Saudara, seperti biasa setiap Jumaat kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 23 Oktober. $530 beg darah sehari bagi Lembah Klang, manakala 2,000 beg sehari bagi seluruh negara. Walaupun bekalan darah mencukupi, aktiviti derma darah perlu diteruskan agar bekalannya sentiasa ada, lebih-lebih lagi untuk kumpulan darah tertentu. Malah dalam situasi negara berdepan pandemik COVID-19, orang ramai sebenarnya masih boleh menderma darah seperti biasa dengan pematuhan SOP yang ditetapkan. Kita ikuti laporan wartawan Nurhela Razali.
Setiap hari, pelbagai bekalan darah diperlukan seperti pesakit thalassemia, mangsa kemalangan jalan raya, pesakit yang memerlukan pemindahan darah semasa pembedahan dan ibu yang tumpah darah semasa bersalin. Pengarah Pusat Darah Negara Dr. Nuriati Abu Amin mengakui bekalan darah mencukupi namun terdapat trend penurunan bagi kumpulan darah B. Buat masa ini kita mendapati kumpulan darah B sangat kurang dan kumpulan darah A, AB dan juga O juga menunjukkan trend yang sama, yang kalau kita tak lakukan apa-apa, kumpulan bekalan darah itu akan berkurang dengan lebih lagi. Dan buat masa ini di Pusat Darah Negara kita masih lagi mempunyai stok darah, tapi sekiranya kita tidak melakukan promosi seperti ini, kita bimbang stok darah itu akan menurun dan akan ada menyebabkan kesan kepada pesakit di luar sana. Dalam tempoh negara berada dalam fasa PKPP, orang ramai masih boleh menderma darah. Ini kerana di pihak Pusat Darah Negara, pematuhan SOP amat dititik beratkan baik untuk kaki tangan maupun penderma. Daripada 16 katil, kini mereka menempatkan 12 katil untuk kemudahan penderma darah bagi memastikan jarak melebihi 1 meter antara satu sama lain. Bagi penerima darah, sebagai makluman bersama, kajian semasa telah menyatakan bahawa tiada berlakunya transmisi jangkitan COVID melalui penerimaan darah daripada penerima-penerima. Masyarakat di luar sana gusar untuk tampil menderma darah. Walau bagaimanapun, keperluan darah yang mencukupi dan berterusan adalah perlu bagi memastikan bekalan darah yang selamat dan berkualiti dapat dibekalkan kepada pesakit di seluruh negara. Justru, ayuh tampillah menderma darah. Nurhila Razali, RTM. Tindakan Jalinan Digital Negara Jendela yang diumumkan Perdana Menteri Ogos lalu, platform penambahbaikan komunikasi digital negara bagi memenuhi keperluan baru rakyat susulan pandemik COVID-19. Melalui Jendela, kerajaan akan menyediakan perkhidmatan jalur lebar secara menyeluruh dan berkualiti kepada rakyat. Laporan wartawan Vimala Kasturi Verasami. Baru-baru ini saya telah pun mengumumkan Pelan Infrastruktur Digital, iaitu Jalinan Digital Negara ataupun Jendela yang akan dimasukkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Sektor perniagaan, pelancongan, pengangkutan udara dan pendidikan antara yang terjejas susulan pandemik COVID-19 sekaligus memberi impak kepada ekonomi negara. Pelaksanaan jendela ini mendorong rakyat memanfaatkan teknologi untuk menjalankan tugas dan aktiviti seharian dalam norma baharu. Jendela terbahagi kepada dua fasa. Fasa pertama sudah pun bermula dan akan dilaksanakan sehingga 2022, manakala fasa kedua bermula 2023 hingga 2025. Dalam fasa pertama, usaha yang dilaksanakan dengan meluaskan liputan jalur lebar muda alih 4G kepada 96.9% di kawasan berpenduduk, mempertingkatkan kelajuan jalur lebar muda alih kepada 35 megabit sesaat dan penamatan rangkaian 3G secara berperingkat untuk memantapkan rangkaian 4G. Anggaran kos bagi pelaksanaan jendela ini berjumlah 21 bilion ringgit. 45% daripada kos itu merupakan pelaburan daripada kerajaan yang mengguna pakai dana pemberian perkhidmatan sejagat, manakala selebihnya daripada pihak swasta. Namun, bagaimana jendela ini mampu merapatkan jurang digital di Malaysia? Jadi kalau kita labur 5G di bandar, di luar bandar akan tertinggal by default. Ya, sebab dia mungkin pada 3G dan pada 4G. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang adalah kita tidak melabur terlalu cepat dalam 5G. Kita buat pembetulan untuk memastikan liputan 4G itu adalah serata sejauh yang boleh dalam di Malaysia, iaitu kalau mana yang boleh sedekat 100%.
Negeri Sabah dan Sarawak turut mendapat manfaat daripada pelaksanaan jendela. Seperti yang diumumkan Perdana Menteri, Sabah penerima terbesar inisiatif jendela yang bernilai RM2.45 bilion. Dalam pada itu, syarikat telekomunikasi juga menggunakan kepakaran dan kemahiran mereka dalam menyokong penuh usaha kerajaan dalam jendela ini. Kerana COVID-19 dan juga kerana PKP, perlu ada satu perubahan untuk memberikan keperluan yang lebih untuk seperti yang telah di-identify dalam program jendela ini. Jadi pihak Celcom amatlah menyokong program ini. Making telecommunication services a public utility will quicken the implementation process. So we look forward to working together with the industry and regulator to accelerate plans towards achieving this status. Selesai sahaja fasa 1, peralihan kepada 5G akan difokuskan dalam fasa kedua. Anda sebagai pengguna juga perlu memainkan peranan dengan mempelajari kemahiran digital dan menggunakan infrastruktur disediakan dengan cara yang betul. Vimalah Kasturi Wirasami, Berita RTM. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF tidak menolak kemungkinan lebih banyak syarikat di negara ini bakal mengguna pakai konsep ekonomi gig bagi menawarkan pekerjaan kepada graduan. Pengarah eksekutifnya Datuk Samsudin Bardan berkata ia memandangkan momentum pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil susulan pandemik COVID-19. Jelasnya berdasarkan situasi ketika ini tiada kemampuan rata-rata majikan menggaji pekerja baru menggunakan kaedah tradisional atau konvensional. Kebanyakan majikan tidak mampu lagi untuk mengambil pekerja-pekerja baru, dan kalau kita lihat dari segi pasaran buruh, ramai di antara mereka ini melibatkan diri dalam kegiatan gig ekonomi. Untuk memulihkan majikan lebih berdaya saing pada masa ini, kebanyakan majikan akan fokus kepada core business mereka dan the non-core business akan diberikan kepada pihak ketiga untuk menguruskan perniagaan berkenaan. Beliau turut mengharapkan dalam tempoh sukar ini inisiatif tambahan dapat disalur kerajaan termasuk menyediakan lebih banyak pelepasan cukai bagi memudahkan golongan berkenaan mengurus aliran untuk membayar gaji, perbelanjaan operasi serta cukai bagi kelangsungan perniagaan masing-masing. Baik saudara, seterusnya kita ke segmen sukan bersama rakan penyampai Syairul Islam. Silakan. Sumareh mungkin diturunkan Polistero FC esok. Valentino Rossi positif COVID-19. Terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas pemain bola sepak Pahang Mohammadul Sumareh berpeluang membuat penampilan pertama bersama Polistero FC dalam saingan Liga Perdana Thailand menentang PT Prachuap esok. Sumareh yang juga pemain naturalisasi negara telah menyertai sesi latihan pertamanya bersama kelab Thailand itu semalam selepas selesai menjalani tempoh kuarantin. Menerusi satu kenyataan media tempatan, pengendali Polistero FC Ransan Wiwatchaichok menegaskan peluang itu bergantung kepada tahap kecergasan pemain sayap tersebut memandangkan dia baru sahaja menyertai sesi latihan. Bagaimanapun, Wiwatchaichok akan memastikan Sumareh tetap bersama pasukan untuk perlawanan berkenaan. Pemain kelahiran Gambia itu turut meluahkan kegembiraannya dapat menyertai sesi latihan bersama rakan sepasukan. I mean, obviously it's a great feeling. I mean, I've heard of Thai League for a while now. I've played against them as well, both in Suzuki Cup and the World Cup qualifiers. I mean, everyone knows in Asia they play good football, and a lot of their players are playing in good level outside in Japan, elsewhere. So it feels good because I'm sure I'm gonna gain some experience and learn a lot here and then take it back to Malaysia. So I'm pretty excited.
Selain Sumareh, bekas pemain pertahanan skuad bawah 23 tahun negara Dominic Tan yang menyertai klub Liga Thai itu pada Julai 2019 turut kelihatan berlatih bersama. Sumareh sebelum ini mengesahkan dia mengikat kontrak bersama pasukan Liga 1 Thailand itu bagi tempoh 6 bulan. Polis Tero ketika ini menghuni tangga ke-8 selepas mengutip 11 mata daripada 7 perlawanan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican, Naina Merican hari ini melancarkan kejohanan My Borneo E-Force Invitational 2020 secara virtual dari Menara Kementerian Belia dan Sukan KBS di Putrajaya. Kejohanan merupakan kerjasama Persatuan Sukan Elektronik Sarawak Sesah dan KBS akan berlangsung dari 16 Oktober hingga 8 November 2020 dengan sasaran 3,000 penyertaan dari Kepulauan Borneo iaitu Malaysia, Brunei Darussalam dan Kalimantan Indonesia. Dalam teks ucapannya, Datuk Seri Rizal memuji model penganjuran yang bukan sahaja mengeratkan pemegang taruh selain penglibatan peminat e-sukan secara rentas negara dari Brunei dan Kalimantan Indonesia. Selain itu, beliau turut memuji kesungguhan Kerajaan Negeri Sarawak membangunkan industri e-sukan di negeri itu dengan pelancaran Taman Tema Maya serta hub e-sukan di Kota Samarahan. Turut hadir bersama pada majlis tersebut di Sesa E-Sport Mini Hub Kota Samarahan ialah Menteri Belia dan Sukan Negeri Sarawak Datuk Haji Abdul Karim Rahman Hamzah dan Menteri Muda Belia dan Sukan Negeri Sarawak Datuk Snodan Lawan. Kejohanan ini mempertandingkan 4 kategori permainan iaitu PUBG Mobile, MotoGP PC, Dota 2 dan Mobile Legend Bang Bang. Baik, sementara itu golongan wanita perlu lebih komited dan berguna sebaik mungkin peluang yang disediakan dalam arena sukan. Ini kerana sektor berkenaan memerlukan lebih ramai pelibatan wanita yang berwawasan dan berkeyakinan tinggi sebagai platform dalam memartabatkan golongan tersebut dalam sukan di Malaysia. Timbalan Presiden Kesatuan Hoki Malaysia KHM Datuk Syamala Subramaniam berkata, tidak hanya sebagai atlet, malah bidang sukan mampu membuka ruang karier kepada individu selepas persaraan melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Dia yang penting sekali bagi saya lah, wanita kena serius. Sebab kita dalam 21st century ya sekarang dengan program seumpama ni kan yang daripada Kementerian Belia dan Sukan, kita sangat bertuah di Malaysia sebab kita dapat satu sistem yang dikerangka khas untuk membangunkan wanita. Tapi kalau tak ada minat, berapa banyak program kita buat pun kita akan terpaksa cari dan lebih kurang paksa orang untuk ambil bahagian. Jadi saya rasa yang paling penting wanita kena sedar bahawa sukan ni mempunyai satu peluang yang besar untuk membuat perubahan. Pengerusi Jawatankuasa Bola Sepak Wanita Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Suraya Yaakob pula berkata, FAM juga dalam perbincangan untuk menganjurkan beberapa program dalam membangunkan bola sepak wanita di peringkat akar umbi. FAM sedang merancang untuk pembangunan bola sepak wanita F13 yang akan merangkumi competition di peringkat bawah 12 tahun dan atas lah. Ya, dan ini memerlukan komitmen juga daripada Kementerian Pendidikan dan kita telah mula berbincang untuk Kementerian Pendidikan untuk membolehkan kita berada bersama dengan di sekolah-sekolah sukan. Satu perkara yang perlu kita ada dulu adalah mengenai kelab-kelab bola sepak yang ada di sekolah. Boleh ada juga kelab bola sepak sukan di dalam sekolah tersebut. Datuk Seraya dan Datuk Syamala berkata demikian dalam sesi webinar bertajuk Get Up and Get Loud, anjuran Majlis Sukan Negara MSN yang membincangkan pelibatan wanita dalam sukan di abad ke-21. Perbincangan turut disertai Presiden Persatuan Bola Jaring Malaysia Alwiyah Talib dan Setiausaha Agung Kesatuan Rugby Malaysia Amirul Hazarin Hamidun dan dihoskan bekas pemain skuash kebangsaan Sharon Wee. Saudara, komuniti rugby di Malaysia disaran untuk sekurang-kurangnya mempunyai sijil bantuan awal perubatan sukan rugby tahap 1. Pengarah perubatan dan kebajikan pemain Kesatuan Rugby Malaysia Dr. Nik Haziman Warna Hamad berkata kelayakan itu penting bagi sebagai pengetahuan asas jika berdepan insiden kecederaan. Kemahiran itu juga membolehkan mereka tidak hanya mengharapkan doktor dan pasukan perubatan perlawanan.
So basically bukan doktor je yang boleh buat level 1, tak. Basically fisio boleh buat, masua boleh buat, coach, even mak ayah semua, parents boleh buat, tak ada masalah. Basically they give a knowledge. So example lah, total tournament yang friendly ke, faham tak? Tiba-tiba ada patient, tiba-tiba suspect concussion, at least knowledge yang dapat daripada level 1 tu, maknanya coach boleh apply, ataupun player boleh apply, atau even referee pun boleh apply. Beliau berkata demikian semasa sesi webinar yang membincangkan isu-isu kecederaan dalam sukan rugby menerusi laman Facebook rugby.my. Saudara, paparan itu mengakhiri berita sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Andy dan juga Fiona dalam segmen hashtag. Silakan. Tular gelagat seekor kucing dikeluarkan daripada kereta api di China gara-gara tidak mempunyai tiket. Kucing ini dipercayai sesat dan telah menyelinap masuk ke dalam kereta api berkelajuan tinggi. Klip video ini meraih jutaan tontonan selepas dimuat naik dalam aplikasi Douyin oleh salah seorang penumpang kereta api. Ini pula tular video yang dimuat naik at Animals World di Twitter. Terdapat seekor burung hantu yang sangat comel. Apa yang menarik perhatian, video yang dirakam ini telah disunting dengan menjadikannya mempunyai tangan sehingga kelihatan sangat comel. Rata-rata warganet terhibur melihat video yang telah disunting ini. Turut tular di media sosial baru-baru ini satu video yang memaparkan seekor gajah meluncur ke jalan yang curam dengan menggelongsor menggunakan lutut di kaki. Video ini telah meraih lebih 139,000 tontonan. Tidak mahu dikenali sebagai penyanyi semata-mata, Daniel Chue juga mahu dikenali sebagai pencipta lagu. Ya, dan buat permulaan, Daniel menghasilkan lagu Lelah sebagai percubaan. Bagaimanapun, lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Daniel ini masih sempat diterbitkan secara rasmi. Lagu ni sebenarnya saya dah pernah post durasi 1 minit dekat Instagram saya, dan lagu tu dapat perhatian ramai orang. Saya just post 1 minit saja dekat Instagram saya, just for fun. Saya macam tak tahulah penerimaan orang macam mana. And then video tu mula orang record time saya pernah belanja lah, orang kata apa, time nyanyi dekat live Instagram lagu full, and then orang record lagu tu. And then saya tak tahulah pemilik akaun tu siapa dekat YouTube. Dia upload dekat YouTube, benda tu dah hampir 10,000 tontonan. Kat situ saya muncul satu mindset kata, oh, diorang sebenarnya menghargai, diorang appreciate saya punya karya. Pada masa sama, Daniel juga sedang mempromosi single terbaru Ingin, hasil ciptaan Ikhwan Fatana menerusi platform media sosial. Saudara, berita perdana edisi 16 Oktober berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan wabak COVID-19. Dan yang paling utama, amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.